Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang sedang menonton video kita pada hari ini. Okay, kita berjumpa lagi dalam video PDPR Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Azandia. Okey, mari kita mulakan. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar unit 11, Kesenian Dihargai dengan tajuknya Wah, Mudahnya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi PDPR, murid-murid akan dapat menggunakan kata perintah mengikut konteks. Cikgu minta semua murid untuk membuka buku teks jilid 1 pada muka surat 72 dan 73. Apakah maksud kata perintah? Murid-murid boleh lihat pada muka surat 73, info bahasa. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah, iaitu suruhan, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Sebagai contoh, sila, tolong, minta dan jangan. Cikgu akan menerangkan kepada kamu semua mengenai kata perintah. Seperti yang awak lihat pada paparan skrin sekarang, cikgu telah tunjukkan nota tata bahasa iaitu kata perintah. Kita akan lihat kata perintah, penggunaannya dan contoh ayat. Yang pertama, kata perintah jangan. Penggunaannya ialah untuk melarang melakukan sesuatu. Sebagai contoh, jangan bermain di tepi parit itu. Nombor 2, kata perintah usah. Usah penggunaannya ialah jangan melakukan sesuatu. Contoh ayat, usah kamu fikirkan masalah itu. Nombor 3, kata perintah sila. Penggunaannya ialah meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Sebagai contoh, silalah makan kuih muih yang ada di atas meja itu. Ingat ya murid-murid, perkataan kata perintah boleh ditambah dengan partikel lah. Contohnya ialah, silalah makan kuih muih yang ada di atas meja itu. Lah di belakang sila. Nombor 4, kata perintah jemput. Penggunaannya ialah untuk mengajak ataupun mengundang. Sebagai contoh ayat ialah, jemput masuk ke dalam rumah. Nombor 5, kata perintah minta. Penggunaan minta ialah untuk mahu melakukan sesuatu. Sebagai contoh ayatnya ialah, minta semua murid berbaris di hadapan kelas. Nombor 6, kata perintah tolong. Untuk penggunaannya ialah meminta bantuan. Sebagai contoh, tolong belikan saya sebungkus nasi lemak. Sekarang cikgu akan tunjukkan nombor 7, kata perintahnya ialah harap. Penggunaannya ialah meminta supaya terjadi sesuatu perkara. Sebagai contoh, harap semua penonton bertenang. Okey, cikgu telah tunjukkan penggunaan kata perintah di sini. Cikgu harap semua murid boleh faham. Sekiranya ada soalan, silalah bagi tahu cikgu dalam Telegram channel. Cikgu nak semua murid untuk lihat buku teks pada muka surat 72 seperti yang cikgu tunjukkan di paparan skrin. Okey, tajuknya ialah Wah, Mudahnya. Kita akan baca bersama-sama ya. Okey, cikgu tunjukkan gambar ini terlebih dahulu. Okey, gambar ini mengenai apa murid-murid? Okey, gambar ini menunjukkan cara-cara untuk membuat ketupat palas. Okey, kita lihat petikan dialog tersebut. Kita baca bersama-sama. Tolong ambil daun palas itu. Baiklah nenek. Sila pisahkan daun palas itu, Pravin. Minta lapkan daun itu. Hati-hati. Jangan terjarik daun palas itu. Nenek, ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Murid-murid, kita boleh letakkan perkataan apa di sini? Nenek, tolong ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Pravin,
Simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Okey, jawapan di sini ialah Pravin. Sila simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Seterusnya, kita lihat muka surat sebelah. Tengok muka surat ni pula ya, 73. Kita sambung. Wah, mudahnya nenek. Hana, minta tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Sume, pusing daun ini ke belakang kelongsong seperti ini, kemudian tarik ekor daun itu. Pandai Hana, cucuku sayang. Hahaha. Jangan tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Akhir sekali, simpulkan ekornya seperti ini untuk mematikan balutan. Air tidak akan masuk ke dalam ketupat apabila direbus. Ketupat ini hendak diletakkan di mana, nenek? Okey, apa jawapan di sini, murid-murid? Okey, kita lihat. Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi terlalu kuat. Okey, jawapan di sini ialah jangan. Okey, tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi jangan terlalu kuat. Baiklah, nenek. Murid-murid, kita telah selesai membaca petikan dialog di dalam buku teks. Cikgu telah tunjukkan bagaimana penggunaan kata perintah dalam dialog tersebut. Sekarang, cikgu tunjukkan di sini QR code untuk menunjukkan video. Okey, murid-murid boleh dalam QR code tadi kita boleh imbas dan terhasillah video ini. Kita boleh imbas dan ditunjukkan video ini. Okey, kita lihat bersama-sama. Video ini menceritakan tentang cara membuat ketupat palas. Okey, telah selesai video tadi. Video ini menunjukkan cara apa? Cara untuk membuat ketupat palas. Latihan PDPR kita pada hari ini ialah cikgu nak semua murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid Tahun 2, Jilid 1 pada muka surat 83 hingga 84. Okey, pada muka surat 83, aktiviti 4A. Isi tempat kosong dalam ayat dengan kata perintah yang sesuai. Okey, kita lihat apa kata perintah yang di atas. Yang pertama ialah sila, harap, tolong, jangan, minta. Okey, cikgu tunjukkan ayat yang pertama. Kita lihat, ambilkan nenek daun mengkuang di ampaian itu. Okey, jawapan di sini ialah tolong. Tolong ambilkan nenek daun mengkuang di ampaian itu. Cikgu telah tunjukkan contoh bagi ayat yang pertama. Murid-murid sila siapkan 4 lagi ayat di bawah tersebut. Okey? Setelah siap latihan 4B, cikgu nak awak buat muka surat 84. Aktiviti 4B, pilih kata perintah, kemudian bina ayat berdasarkan gambar. Tambahkan ilmu di Balai Seni Lukis. Cikgu tunjukkan contoh untuk membina ayat bagi gambar yang pertama. Yang pertama, awak kena pilih kata perintah di antara sila dan tolong. Mula-mula kita tengok gambar terlebih dahulu. Okey, di sini apa kata perintah yang lebih sesuai? Kata perintah yang sesuai ialah sila. Okey, ayatnya ialah sila beratur sebelum menaiki bas. Okay, cikgu sudah tunjukkan contoh yang pertama. Murid-murid sila sambung
ayat-ayat di bawah pula. Okey, setelah siap, sila hantar dalam Telegram channel. Sebagai kesimpulannya, pada hari ini kita telah belajar untuk menggunakan kata perintah mengikut konteks. Cikgu harap semua murid dapat faham dengan sesi PDPR pada hari ini. Sekian sahaja daripada Cikgu Azandia. Terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi.